Okey, hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Akub. Selamat datang ke channel aku. Okey, hari ni sempena kita menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-64. Kita nak ajar cara-cara macam mana nak lukis bendera Malaysia dengan betul. Sebab aku perasan orang yang umur-umur sebaya macam aku pun masih tak pandai lagi nak lukis bendera Malaysia. Sebab benda yang paling susah yang orang banyak buat kesilapan ialah masa kita melukis bulan dengan bintang, terutamanya lukis bintang. Sebab bintang bendera Malaysia tu ada 14 bucu. Jadi kebanyakan orang boleh lukis 14 bucu tu, tapi dia punya saiz dia tak sama. Setiap bucu dengan setiap ruang-ruang 14 bintang tu tak sama. Macam bucu yang kedua, bucu yang ketiga tu mungkin besar sikit, mungkin ada yang kecil sangat. Jadi kita nak ajar macam mana cara nak ukur dengan lukis bendera Malaysia dengan tepat. Macam mana nak dapatkan bentuk bintang yang sempurna untuk lukis bendera Malaysia tu. Kita nak ajar cara dan teknik dan formula untuk lukis bendera Malaysia tanpa pakai sebarang pemadam. Tapi kita hanya akan lukis garisan saja, garisan di luar saja. Kita hanya akan lukis bentuk saja. Kita tak akan masukkan colour. Sebab kalau korang nak tengok kita masukkan colour untuk bendera Malaysia, tengok dekat TikTok. Kita ada masukkan warna dekat bendera Malaysia dekat TikTok. Jadi tengok video dekat TikTok kalau nak masukkan colour. Kalau nak belajar cara untuk melukis bendera Malaysia, tengok dekat YouTube ni. Jadi macam biasa, tanpa membuang masa lagi, korang ambil pensel, ambil kertas. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita sambung tengok video ni, video kali ni disponsor oleh Inang Bites ataupun Inang Bitters. Okey, Inang Bitters ni adalah sebuah produk di mana ianya adalah perbuatan daripada beras pulut. Dia bukanlah biskut jadi bila kita makan masuk dalam mulut, dia sangat-sangat lembut rasa dia, sebab dia tak sekeras seperti biskut lah, dan rasa dia sangat-sangat sedap. Aku dah try dah. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat aku punya TikTok. Aku ada try, aku test macam mana rasa beras pulut ni. Dan dia ada banyak perisa yang terdapat dalam jenama dia ni lah. Cuba korang tengok. Yang ni adalah antara dia punya perisa-perisa yang ada. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh klik je link dekat bawah. Dekat bawah ni aku ada sediakan banyak link daripada produk Inang Bitters ni. Korang tekan je link dekat bawah dan korang boleh terus beli. Okey, jom kita sambung tengok video ni. Okey, jadi cara-cara kita nak mula melukis bendera Malaysia ni, first kali korang kena buat bulatan. Korang kena pastikan dulu. Okey, first kali korang kena pastikan kedudukan bendera tu macam mana. Sebab bendera selalunya dia ada satu petak, iaitu satu petak dengan satu lagi garisan lurus lah, garisan lurus yang masukkan warna merah dengan warna putih. Jadi korang kena asingkan dia dengan satu jari. Tak apa, kita start pada garisan dululah. Aku pun salah cakap tadi. Sekali aku je cakap mula ada punya bintang dulu. Okey, kita buat garisannya dulu. Satu kat sini. Satu, dua. Okey, yang sini besar jari je. Besar jari dekat tepi jari. So kat sini, jari punya tepi. Dan lagi satu last sekali, sama dengan ni. Korang agak jarak yang ni kena sama dengan jarak yang ni. Jadi dekat sini lah, lebih kurang macam itulah kan. Jadi ini adalah bendera Malaysia punya saiz. Yang ni dengan yang ni, dia punya saiz dia sama besar. Jadi ini adalah garisan dia. Cara nak buat garisan ni korang praktis lah, sebab kita tak guna pembaris kan. Jadi apa yang aku ajar ni macam mana cara nak lukis bendera Malaysia tanpa pakai pemadam dan pembaris. Jadi masa mula-mula video kita lupa nak cakap kan. Kita cakap tanpa pakai pemadam saja, tapi sebenarnya tanpa pemadam dan pembaris. Jadi macam mana nak guna tanpa pembaris pun boleh lurus, korang kena praktis. Dan kalau tak boleh buat lurus straight kan, sebab kita akan praktis buat macam garisan. Macam selalu kalau aku ajar dekat kelas, anak murid aku mesti tahu. Kalau aku ajar kat kelas, aku akan suruh diorang buat garisan tanpa angkat pensel ni, tanpa angkat. Maknanya daripada hujung sini ke hujung sana jangan angkat pensel. Straight je macam tu, straight je sampai dekat bawah. Selagi tak lurus, selagi tu aku suruh diorang ulang-ulang sampai diorang boleh buat betul-betul lurus. Aku memang kau nampak aku macam ni. Tapi kalau dalam kelas aku agak tegas lah, bukan garang tapi tegas. Kalau tak boleh buat, aku suruh buat lagi. Tak boleh buat, aku suruh buat lagi. Macam itulah kan. Okey, tapi kalau susah sangat nak buat lurus tanpa angkat pensel tu, korang rasa susah, korang angkat lah macam aku buat tadi kan. Macam ni buat macam ni, lepas tu angkat. Sebab kita takut dia tak lurus kan. Lepas tu buat lagi sekali, angkat. Asalkan dia dapat lurus, angkat. Macam gitu. Kena pastikan dia betul-betul lurus lah. Buat lagi, angkat. Macam itulah. Jadi bila kita dah tentukan kedudukan dia, kita ikut balik garisan ni. Nampak kan? Garisan ni ikut balik. Dan nak tentukan kedudukan dia punya garisan untuk letakkan warna putih dengan warna merah tu, senang je. Korang agak dia punya selalunya dia tidaklah besar sangat.
Dia lebih kurang besar macam gini lah. Jadi garisan dia kena sama besar. Ini besar macam ni kan, sini pun sama, yang ni pun sama, yang ni pun sama, yang ke bawah ni pun sama. Lebih kurang lah. Pastikan yang ni sama besar tau. Yang ni garisannya ni sama besar, ni sama besar, sama besar, sama besar. So jangan ada yang terlalu besar, jangan ada yang terlalu kecil. Macam gitulah lebih kurang. Kita kena pastikan kedudukan dia. Dia punya garisan ni ada berapa? 14 kali 2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 15 bukan 14. Kenapa dia 15? Sebab dia ada garisan penutup dia. Ini garisan penutup. Tapi bahagian dalam dia mesti 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Garisan dalam dia ada 14 bahagian dalam. Tapi garisan luar dia ada 15. Dan garisan ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garisan ke-9 ni adalah penutup. Garisan ke-9 ini adalah penutup. Pastikan dia bertembung garisan ni. Pastikan garisan ni bertembung. Tak bertembung siap Pastikan dia bertembung. Bila dia dah bertembung tu, ni lebih kurang lah. Kita agak-agak. Bila dah bertembung tu maknanya dah siap lah. Itulah aku nak cakap tadi. Okey, kita pastikan dia bertembung. Macam gitu. Dan nampak tak kita buat dua garisan ni? Kita buat dua garisan ni dan sambung. Ini agak-agak dekat sini lah. Okey. Jadi sambungkan dia. Sambungkan dia. Lebih kurang macam inilah, lebih kurang. Ni tak adalah straight sangat sebab kita tak pakai pembaris. Okey, dia dekat situ. Dan yang dekat sini sama juga. Buat dia garisan tengah dulu sebab kita takut dia tak lurus. Jadi kita kena buat dia ada garisan kat tengah dulu baru garisan kat hujung. Jadi yang ni kat sini kita agak-agak dia dekat sini bucu dia. Okey, jadi kita dah jumpa dah bucu dia. Bucu dia dekat sini. Jadi sambung. Kan? Sambung. Dia akan jadi macam ni lah. Pekatkan dia. Sambungan. Jadi macam tu. Dan yang ni dia akan bersambung. Tentukan dulu garisan dekat mana, macam kat tengah ni kan. Tentukan kat tengah dia macam ni. Dan dia dah bertembung. Lepas tu barulah korang sambung. Baru kita pekatkan. Nampak? Tak pakai pembaris pun boleh. Sebenarnya kita boleh, tapi kita je yang malas nak praktis. Dia lukisan ni sebenarnya lagi kita praktis, lagi kita akan jadi pro lah. Bila kita kurang praktis, kurang lah dia punya pro. Dia bukannya masalah talented ke tak talented ke. Jadi yang ni pun sama juga. Tentukan kedudukan dia yang dekat tengah dekat mana. First kali korang kena buat garisan dulu lah. Buat garisan, buat jalur. Lepas tu barulah kita boleh isi bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia macam bulan, bintang tu semua kan. Nanti bila yang jalur ni dah siap, baru kita isi pada bahagian dalam dia. Jadi kita tentukan dulu kedudukan jalur dia dekat mana. Pastikan jalur dia ni lurus tau. Jangan ada bengkok-bengkok. Kita kena praktis lah macam mana cara nak lukis dengan lurus. Sebab kalau saya, dalam kelas saya, anak-anak murid saya memang tahulah macam mana cara saya mengajar. Saya akan suruh diorang praktis garisan ni lah. Sebab garisan ni adalah benda paling penting tau. Sebab garisan ni adalah cara kita nak tentukan bentuk. Jadi kalau sesiapa yang nak belajar melukis, boleh ambil kelas dengan saya. Saya charge RM20 je 1 jam untuk kelas lukisan. Kelas lukisan online pun ada, kelas lukisan datang ke rumah pun ada. Kalau korang nak saya ajar korang datang kat rumah, ajar korang seorang-seorang je, yang tu pun boleh. Tapi tengok tempat lah. Sebab sekarang PKP kan. Kalau tempat dekat dengan tempat saya boleh lah. Kalau nak kena rentas negeri memang tak boleh lah buat masa sekarang ni. Cuma kita boleh online lah. Nampak ni kan, kita tentukan dulu daripada garisan ni yang kita buat dekat tengah. Dah sampai kat tengah ni, baru kita tentukan kedudukan hujung dia. Sebab kita nak garisan ni bersambung. Pastikan garisan ni bersambung macam tu. Jadi kita dah dapat lah. Dan lepas tu barulah kita sambungkan garisan ni. Pekatkan dia. Pastikan dia bersambung. Macam gitu. Dan daripada atas ni turun ke bawah. Macam ni lah yang kita cakap tu. Kan? Nampak ini pun dah lari dah sikit. Tak apa, kita tebalkan je. Sebab dia tepi kan. Tepi, nak nampak bahagian tepi ni kena tebal lah. Yang ni pun sama juga. Tebalkan je garisan tepi ni.
supaya nampak dia punya border lah, border dia dekat mana. Ni pun sama juga. Bahagian tepi ni tebalkan je, sebab dia kita nampak lah perbezaan mana bahagian dalam, mana bahagian luar kan. Sambungkan dia sampai kat ujung tu, stop. Kemudian bahagian dalam ni pula. Dalam ni yang bezakan warna biru dengan warna merah. Selalunya bendera Malaysia yang dekat bawah ni confirm warna merah. Atas sekali warna merah, bawah sekali warna putih. Itu adalah benda yang kita patut tahulah bendera Malaysia. Ini tak, kita main colour je kan. Atas warna putih lah, sepatutnya atas sekali tu warna merah, dan bawah warna biru ni adalah warna merah. Korang kena hafal lah bendera Malaysia punya warna kedudukan dia macam mana. Jangan salah warna. Contohnya macam bendera Indonesia kan, bila salah warna dia jadi bendera Poland. Bendera Indonesia tu salah letak warna je terus jadi bendera Poland. Sebab Poland dia pun lebih kurang macam bendera Indonesia kan, putih merah. Bendera Malaysia pun sama, tak boleh silap warna. Silap warna dia jadi bendera lain. So ni bahagian dalam dia. Kita buat jalur lah kan. Bila dah buat jalur ni, bila dah siap jalur ni, barulah kita lukis dia punya bulan dengan bintang. Dia macam lelaki punya janji lah. Janji bulan bintang bagai, tapi lalas curang. Lelaki semua sama je. Perempuan kan suka dekat macam tu. Tak apa masalah tentang perempuan ni. Tak semua lelaki sama sorry mengarut sikit. Dia macam ni lah dia punya jalur dia. Tak adalah perfect kan sebab kita tak pakai pembaris, tapi boleh nampak lah bentuk, sebab kita nak bagi orang faham, nak bagi orang nampak bentuk dia macam mana. Pastikan garisan ni lurus. Kalau tak boleh buat lurus, practice dia dulu. So kalau kita hilang pembaris ataupun kita hilang pemadam, kita masih lagi boleh lukis. Sebab tu saya suka ajar cara freehand. Saya kalau ajar, saya tak suka ajar orang pakai pemadam, pakai pembaris. Sebab saya nak orang belajar freehand. Daripada freehand tu kita praktis lah kan. Bila kita dah biasa lukis freehand, kita praktis lama-lama kita pandai. Jadi kita tak adalah mengharapkan alat bantuan. Ini sikit-sikit nak mengharapkan pemadam, sikit-sikit nak mengharapkan pembaris. Cuba kalau benda tu tak ada, benda tu hilang ke, benda tu tak ada, macam mana kita nak lukis? Adakah bila tak ada pembaris dengan tak ada pemadam, kita terus cakap yang kita tak boleh melukis? Jadi saya suka ajar orang freehand supaya kita boleh hidup berdikari. Kita boleh berdikari tanpa bantuan pemadam, tanpa bantuan pembaris. Kita cuma perlukan kertas dengan pensel je. Kalau tak ada kertas pun boleh lukis tempat lain kan. Lukis kat dinding ke, lukis atas lantai ke. Yang penting ada pensel ataupun ada barang lah yang untuk kita lukis macam dakwat ke kan. Jadi orang kata boleh campak je kat mana. Campak lah dekat mana pun kita boleh lukis. Sebab kita dah ada kemahiran freehand tu. Okey, dah settle lah kan. Dan kita nak buat nampak betul lah ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 Dan nak tentukan kedudukan untuk kita lukis dia punya ni lah, kat bahagian dalam dia. Buat satu garisan kat sini, dan sini pun satu garisan. Kita agak lah, dia lebih kurang besar jari, nampak ni, besar jari baru garis. So kat sini garisan dia. Yang ni pun sama, besar jari, tepi jari ni garis. Susah sangat ukur je kan. Ukur, buat garisan. Sini pun buat garisan. Okey, dekat sini satu jari setengah. Satu jari kat sini, setengah kat sini. Kan, sini satu jari, sini setengah. Satu jari setengah. Bahagian atas garisan, bahagian bawah. Okey, itu cara kita nak buat bulan dengan bintang lah. Lepas tu barulah kita buat bulatan. Jadi dia akan lebih sedikit kat sini, lebih sedikit dekat sini. Dia lebih suku. Jadi bulan dia lebih suku. Cara nak buat bulan ni, buat bulatan. Korang buat je bulatan dulu. Ini bulatan untuk bulan lah. Macam lagu Yuna tu, oh bulan yang melayar diriku lagi apabila menyanyi lagu. Dah sedap kan, masih kau menyampah kan. Okey, lepas tu dah buat bulatan macam gini. Dia macam bulatan lah, sambung
bulatan, bulatan kecil, bulatan besar, macam itulah. Nampak? Dah jadi bulatan. Lepas tu yang ni korang ambil bucu dia. Bucu dia dekat sini. Sebab dia suku kan. Lepas tu kita lukis pada bahagian dalam. Yang ni bahagian dalam dia. Bahagian dalam. Lebih kurang macam gini lah. Okey. Dah buat bahagian dalam dia. Dekat sini nampak tak kita ada gariskan tadi kan? Ada gariskan. Garisan ni dekat hujung bulan. Jadi dia dekat sini. Dia sikit je, dia suku. Dia sama dengan bucu bulan. Nampak tak? Ini bucu bulan. Bucu bulan ni garisan dia sama dengan bucu untuk bintang. Bucu bulan ni sama dengan bucu bintang. Ni bucu bintang Jadi dekat bucu bintang ni bulatkan. Kita bulat dulu. Bulat kecil je dekat bahagian tengah ni. Bulat kecil. Lebih macam tu, kecil je bulatan dia. Dan dekat sini lah yang kita nak buat bintang tu. Cara nak buat bintang ni, daripada bulatan ni kita tentukan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? Kan cukup tu 14. Jadi apa masalah dia? Yang ni jarak dia ni kan, jarak titik ke titik ni pastikan sama saiz. Barulah kita buat kedudukan dia. Kita tentukan dekat sini dulu. Sebab sini kita dah buat garisan kan, nampak tak? Dah ada garisan daripada atas sampai bawah ni dah ada garisan. So garisan ni adalah bucu dia. Jadi bucu dia dekat sini, bermula dekat sini. Bermula daripada titik ni. Mula daripada titik ni, bucu dia sentuh garisan tu. Yang ni pun sama. Sentuh garisan bucu dia. Macam gitu. Yang ni pun sama. Bucu dia dekat garisan ni bucu dia sentuh. Pastikan kena sentuh garisan untuk nak buat bucu dia. Macam tu dia sentuh Yang ni pun sama juga. Yang ni korang kena buat bulatan. Daripada bucu ni buat bulatan lagi satu. Bulatan ni untuk apa? Untuk bucu dia lah. Bucu bintang ni. Pastikan bucu bintang ni sentuh pada garisan bulatan yang kita buat ni. Ni garisan bulatan yang kedua. Garisan untuk bucu dia. Jadi nampak tak garisan ni? Garisan ni untuk bucu dia sentuh. Garisan yang kedua ni pun sama untuk bucu dia sentuh. Jadi korang faham kan kenapa kita buat dua garisan. Dan dekat tengah-tengah garisan ni ada bulatan yang kedua. Bulatan pertama, bulatan kedua. Jadi sama juga. Daripada titik ni dia naik ke atas, pastikan dia sentuh. Dia sentuh macam tu. Daripada titik ni naik ke atas, dia sentuh bucu. Daripada titik ni naik ke atas, dia sentuh. Sama je, kita ulang balik. Yang ni pun sama, ulang balik. Ni pun sama, ulang balik, sentuh. Daripada titik ni sentuh dekat bucu dia. Daripada titik ni sentuh dekat bulatan tu. Jadi bulatan kedua ni adalah kita nak pastikan kedudukan bucu dia sampai tahap mana. Bucu dia punya panjang tu panjang sampai tahap mana. Macam tu lah. Buat slow-slow je. Yang penting jadi. Kalau kita buat laju pun tapi tak jadi, buat apa kan? So lukis ni jangan kejar masa lah. Korang take time, ambil korang punya masa. Nampak? Kan dah siap tu. Cuba kira betul tak 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekejap. Satu dia kat mana kira? Satu kita kira pada bulan Ni kan dekat bulan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul lah sini satu tadi kan dekat dengan bulan ni. Kan dah cukup 14 tu. Jadi pekatkan sedikit dia punya bulan ni. Pekatkan sebab dah siap kan. Dia masa nak melakar tu kita jangan pekatkan. Sebab bila kita nak padam senang. Dah siap barulah boleh pekatkan. Ini tak. Kita awal-awal dah pekatkan, bila padam susah lah. Padam yang boleh padam. Tapi bila kita dah pekatkan, bila kita padam dia ada kesan tau. Jadi tak cantik lah. Ada kesan dia. Sebab tu lah kalau kita baru nak mula melakar, jangan tekan dulu. Relax-relax je, chill-chill je. Orang kata jangan gelabah kan, slow-slow je. Biar lambat asalkan selamat. Kita lambat ke cepat ke, itu proses pembelajaran kita. Ada orang dia belajar cepat, ada orang dia belajar lambat. Jadi tak perlu nak rushing sangat. Tak perlu nak rushing kan. Itu lain itu cerita Naruto. Okey, nampak tak? Kita pekatkan garisan yang kita dah buat tu. Jadi macam ni lah cara nak lukis Menteri Malaysia. So korang faham tak? Kalau korang faham, korang komen dekat bawah. Kalau ada yang tak faham lagi, komen juga kat bawah apa yang korang tak faham. Ataupun kalau faham tak payah komen lah. Ramai pula komen nanti kan.
Yang tak faham je, siapa yang tak faham je komen. Apa yang korang tak faham, part mana yang korang tak faham dalam video ni. Nanti kita akan ajar lah. InsyaAllah kita akan ajar dalam video-video yang lain. Kita sebenarnya banyak ada request kan. Kita memang nak plan nak buat video dengan request korang tu. Tapi sekarang ni masa lah kan, masa kalau bikin benda Malaysia ni masa dia sekejap je. Okey, macam ni lah. Jadi korang nampak tak apa dekat kan nampak tak macam mana kita buat? Kita buat bulatan pertama, ni bulatan kedua, bulatan kedua ni untuk tentukan bucu dia tadi. Dan yang ni garisan ni adalah untuk tentukan kedudukan bintang ni. Garisan ni daripada ni tadi kita kira macam mana jari kan. Kita kira jari, nampak ni. Kan cukup satu jari masuk. Satu jari saiz dia. Yang ni pun sama, satu jari. Baru masuk dia punya saiz dia. Dekat sini. Sini satu jari. Satu jari, ni separuh. Separuh jari. Yang ni suku jari. So ni saiz suku, ni saiz separuh, ni saiz satu jari. Satu jari, separuh jari, suku jari. Barulah dia punya garisan dekat tepi ni. Garisan hujung untuk bintang. Jadi macam inilah cara dia. Yang ni tadi kita ajarkan macam mana nak tentukan. Yang ni kedudukan dia sama. Ni saya buat anak panah Nampak anak panah ni. Yang ni dengan yang ni sama besar. So yang ni dengan yang ni sama besar. Tengah-tengah dia ni satu jari. Saiz satu jari. Jadi macam inilah cara nak buat bendera Malaysia. Senang kan? Kalau tak faham, komen je dekat bawah. Dan insyaAllah kita akan buat video lain lepas ni. Saya akan buat yang apa yang korang mention tu. Korang nak suruh lukis gambar hutan lah kan, lukis awan lah. Nanti kita akan ajar untuk next video. Terima kasih tengok video sampai habis. Assalamualaikum, bye bye.